أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaraf wa karrama wa baraka wa azam wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fi kulli limhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala keizinannya dan segala kurniaannya dapat lagi sama-sama kita bertemu bersua di alam maya ni setelah hampir lebih kurang 7 bulan. Kita terpaksa ataupun saya terpaksa menangguhkan majlis kita, itu bacaan kitab Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kitab ini iaitu kitab atau nama asalnya adalah kitab Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wal Azkar al-Mustahabbah fi al-Lail wan Nahar, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumuhi fid dharain amin. Baik. Tapi secara umumnya kitab ini terkenal sebagai kitab Al-Azkar. Baik, sebelum kita mulakan majlis kita, adalah lebih baik, lebih afdal untuk kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para ulama, khususnya kepada pengarang kitab ini iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan juga kepada sekalian para guru kita, terutamanya guru kita Fadilatul Syekh Yusri hafizahullah taala. Lahum minna jami'an al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Sebelum itu kalau ada masalah teknikal ataupun tak kedengaran suara, boleh tolong maklumkan. Baik, kita dah tertangguh majlis kita ni hampir 7 bulan, dan majlis yang terakhir iaitu dalam babul istizan. Babul istizan iaitu bab minta izin. Izin ni maksudnya minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Kita ataupun tajuk besar dalam majlis kita ni iaitu Kitab As-Salam wal Istizan wa Tashmit al-Atis wa ma yata'allaqu biha. Kitab ataupun berkenaan dengan memberi salam, menjawab salam dan sebagainya, itu kita telah bacakan pada majlis-majlis yang lepas. Kemudian kita dah masuk sebahagian daripada kitab Al-Istizan, iaitu bab minta izin, untuk masuk ke dalam rumah. Dan hari ini kita pada subtopik kepada babul istizan ni, iaitu faslun fi ma yanbaghi an yatimma bihi ta'rif 'inda al-istizan wa ma yukrah. Fasal berkenaan dengan wajar sewajarnya lah ataupun sayudianya lah bagi seseorang tersebut untuk memperkenalkan diri dia, untuk menyebutkan nama dia. Tak kira nak perkenalkan diri dia macam mana, tapi yang penting dia kena perkenalkan diri dia dengan sesempurna yang mungkin. Indal istizan, ketika mana dia minta izin, ketika mana dia bagi salam untuk masuk ke dalam rumah. Wa ma yukrah, dan apa yang makruh dalam permasalahan ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi وعلوم شيخه وتلامذته في الدارين آمين. وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب
faqila lahu man anta. Kata Imam Nawawi, sayugianya lah, sewajarnya lah ketika mana seseorang tersebut dia minta izin ala insanin, kepada seseorang insan, kepada tuan rumah, dengan bisalam. Ini bisalam itu dengan memberi salam. Itu ma'ruf lah, ya. Secara asasnya kita bagi salam, kita akan minta izin kepada tuan rumah tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Au bidaqil bab, ataupun dengan kita mengetuk pintu. Sebab apa? Sebab mengetuk pintu ni dia diibaratkan umpama memberi salam juga. Kalau seorang tersebut dia ketuk pintu tapi tak bagi salam, itu dibenarkan. Sebab apa? Berdasarkan daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ketika mana beliau mengetuk pintu rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa memberi salam. Itu hadis yang kita akan baca kemudian nanti. Bidaqil bab, yani mengetuk pintu ni dia seumpama memberi salam juga. Tapi itu mengikut tertibnya lah. Tapi yang afdalnya kita ketuk pintu dengan memberi salam. Ataupun yang seumpama dengannya, iaitu kita berdehem. Iaitu kita meninggikan suara dengan ataupun batuk. Itu diibaratkan juga seumpama memberi salam, untuk apabila kita pergi ke sesebuah rumah, untuk kita masuk ke dalam rumah tersebut. Itu untuk kita memberitahu akan keberadaan kita di hadapan rumah, tuan rumah tersebut. Faqila lahu man anta. Kemudian tuan rumah tersebut akan bertanyalah, man anta, siapa kamu? Ay yaqula fulan ibnu fulan. Maka sayudianya lah orang yang datang tersebut, apabila ditanya siapa kamu, maka hendaklah dia menjawab fulan ibnu fulan. Maksudnya kita menyebut nama kita. Apabila ditanya siapa kamu, saya sekian-sekian nama, fulan ibnu fulan, saya Luqman bin Yaqub. Kita sebut nama kita secara jelas. Atau fulan al-fulani, ataupun fulan sekian-sekian yang terkena dengan sifat sekian-sekian. Atau fulanun al-ma'ruf bikaza, samalah maksudnya. Atau ma ashbah dzalik bihaitsu yahsul at-ta'rif at-tam bihi, ataupun yang seumpama dengannya, yang mana dengan cara memperkenalkan diri tersebut dapat diketahui oleh tuan rumah tersebut dengan sempurna. Maksudnya kita kena perkenalkan diri dengan sesempurna yang mungkin, dengan menyebut nama ataupun apa-apa yang boleh menyebabkan tuan rumah tersebut kenal akan kita. Wa yukrahu an yaqtasiru ala qawlihi ana aw al-khadim aw ba'd al-ghilman aw ba'd al-muhibbin wa ma ashbaha dhalik. Dan makruh untuk kita meringkaskan apabila ditanya siapa kamu, makruh untuk kita jawab ana, yakni saya, awal khadim, ataupun pembantu rumah, ataupun ba'dul ghilman, ataupun kanak-kanak, ataupun ba'dul muhibbin, ataupun orang yang kamu sayang, wa ma ashbaha dzalik, ataupun yang seumpama dengannya, yang mana dengan menyebut ucapan tersebut tuan rumah tak dapat kenal siapa yang berada di luar rumah. Sebab itu tidak memberi faedah kepada tuan rumah untuk kenal siapa yang berada di luar. Itu waktu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita dah beritahu dah siapa yang berada di luar, dengan ada CCTV-nya, dengan kita boleh buka tingkap, ataupun tuan rumah boleh buka tingkap sikit tengok siapa di luar. Tapi yang afdalnya apabila kita ditanya siapa yang berada di luar, siapa kamu, maka kita kena perkenalkan diri dengan menyebut nama ataupun sifat yang boleh dikenali oleh tuan rumah tersebut. Baik, kemudian Imam Nawawi mendatangkan beberapa hadis yang menyokong
ataupun sebagai hujah, dalil kenapa kita perlu menyebut siapa kita apabila ditanya oleh tuan rumah. Baik, qala rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim fi hadis al-Isra' al-mashhur qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma sa'ida bi Jibril ila as-sama' ad-dunya fastaftaha faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammadun thumma sa'ida ila as-sama' as-thaniyah was-thalithah wa sa'irihinna wa yuqalu fi babi kulli sama'in man hadha fayaqulu Jibril. Hadis ni hadis yang sahih, hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang terkenal dengan hadis Al-Isra', yang mana ketika mana peristiwa Isra' Mi'raj tersebut, Imam Nawawi meringkaskan hadis ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma sa'ida bi Jibril ila sama'id dunya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sa'ida bi Jibril, malaikat Jibril membawaku untuk naik ke langit dunia. Fastaftaha maksudnya malaikat Jibril minta izin kepada pemilik ataupun mereka yang berada di langit pertama tersebut. Sebab apa? Sebab pintu tertutup di langit pertama tersebut. Fastaftaha, malaikat Jibril minta izin. Faqila man hadha, kemudian orang yang berada di dalam tersebut bertanya, siapa kamu? Qala Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun memperkenalkan dirinya sebagai Jibril. Yang malaikat Jibril ni hanya seorang sajalah kan. Kalau kita ni malaikat Jibril ni tak ada siapa yang bernama Jibril selain malaikat Jibril seorang itu saja. Tapi malaikat Jibril dengan nak mengajarkan kepada kita, beliau menyebut Jibril. Aku adalah Jibril. Sedangkan dia boleh dikenali dengan suara dia sendiri. Itu syahid dia. Tak boleh ditanya, kita kena sebut nama kita. Qila wa man ma'ak, kemudian orang yang berada di dalam, yang berada di langit pertama, langit dunia tersebut, langit pertama tersebut, bertanya lagi, wa man ma'ak, siapa yang bersama engkau wahai Jibril? Qala Muhammadun. Kemudian malaikat Jibril menjawab Muhammad, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut ada masyhur, iaitu hadis orang yang berada di langit yang pertama tersebut adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian setelah disebut tersebut, setelah menjawab apa yang ditanya, pintu dibuka, maka itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Summa sa'ida ila as-sama'id tsaniyah was-salisah wa sa'irihinna. Kemudian berlakulah yang berturutnya sehinggalah langit yang kedua, langit yang ketiga, sehinggalah langit yang terakhir, iaitu langit yang ketujuh. Yang mana kita ketahui dialog yang sama juga berlaku. Malaikat Jibril tanya, minta izin untuk buka pintu. Kemudian ditanya lagi, siapa engkau? Dan dijawab oleh malaikat Jibril, aku adalah Jibril. Dialog dia sama. Dan pintu ke langit yang kedua dibuka, itu adalah malaikat ataupun Nabi Allah Yahya dan juga Nabi Allah Isa alaihi wassalam. Kemudian di langit yang ketiga sama juga diminta izin. Kemudian dijawab malaikat Jibril, aku adalah Jibril. Kemudian dibuka, itu di langit yang ketiga adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kemudian di langit yang keempat Nabi Idris. Kemudian di langit yang kelima Nabi Allah Harun. Yang langit keenam Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan juga yang di langit yang terakhir adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa yuqalu fi babi kulli sama' man hadha fa yaqulu Jibril. Itu kita dah maklum. Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sahihaihima hadis Abi Musa lamma jalasa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala dhikril bustan wa jaa Abu Bakr fasta'zana faqala man? Qala Abu Bakr. Thumma jaa Umar fasta'zana faqala man? Qala Umar. Thumma Uthman kadzalik. Kemudian Imam Nawawi meriwayatkan daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada hadis Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang mana beliau menceritakan, lamma jalasa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala bi'ril bustan,
ketika mana baginda Nabi SAW duduk di Bi'ril Bustan, di satu perigi Al-Bustan, itu yang dikenali sebagai Bi'ru Aris, yang terletak di kawasan Quba. Dan Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari ini berada di pintu masuk ke Bi'ril Bustan tersebut. Dia sebagai penjaga ke taman tersebut. Wajah Abu Bakar fasta'zana. Kemudian Sayyidina, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di perigi tersebut, sedang duduk, kemudian sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang. Fasta'zana. Dia minta izin untuk masuk ke dalam untuk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkinan tak dapat dilihat, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Man?" Qala Abu Bakar. Maka beliau menjawab, "Saya adalah Abu Bakar." Walaupun dah terkenal dengan suara, sebab setiap manusia ni Allah Ta'ala ciptakan semua suara kita ni tak sama. Kita dah boleh kenal suara ni siapa punya, suara ni siapa punya. Tapi secara adabnya apabila ditanya siapa, maka hendaklah kita menjawab nama kita. Walaupun kita dah rasa orang tuan rumah tersebut, orang tersebut kita dah tahu dah siapa kita, maka secara adabnya, min babil adab, kita perlu menjawab nama kita juga. Itu yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga sahabat yang lain. Summa ja'a Umar fasta'zana. Kemudian setelah mana tersebut, datang pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu fasta'zana, dan minta izin untuk masuk. Faqala man? Qala Umar. Kemudian beliau menjawab, bila ditanya siapa, maka dia jawab, "Saya adalah Umar." Summa Utsman kadzalik. Begitu juga Sayyidina Utsman melakukan perkara yang sama. Apabila ditanya, menjawab nama secara jelas. Qala wa rawayna fi sahihayhima aidan an Jabir radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadaqaqtu al-bab faqala man dha faqultu ana faqala ana ka'annahu karihaha. Ini menunjukkan bahwasanya berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, iaitu mengetuk pintu tanpa memberi salam. Kita tengok riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasanya ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtul bab. Pada satu hari aku telah mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mengetuk pintunya. Fadaqaqtul bab. Faqala man za? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa engkau?" Maksudnya di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari kenapa Sayyidina Jabir tidak memberi salam, tapi baginda mengingkari. Faqultu ana, iaitu apabila ditanya siapa engkau, Sayyidina Jabir menjawab ana, saya tanpa menyebut namanya. Faqala ana. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ana, seolah-olah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit marah. Ana meninggikan suara tersebut. Itu seolah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari jawapan yang dijawab oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Ka'annahu karihaha. Seolah-olah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka akan jawapan tersebut. Kalau ditanya, sebut nama, jangan jawab ana, saya itu siapa? Kita tak kenal. Walaupun kita dah tahu suara tersebut milik siapa, secara adabnya kita hendaklah menjawab secara penuh nama kita, memperkenalkan diri kita secara penuh. Kata Imam Ibn Jauzi, kenapa dimakruhkan menjawab ana tersebut? Seolah-olah, kata Imam Jauzi, ia seolah-olah satu bentuk daripada kibr. Kibr ni maksud kita bongkak lah ataupun sombong. Itu seumpamanya. Walaupun tak ada niat untuk kita sombong dan sebagainya, tapi ia diibaratkan seumpama perkara tersebut. Sebab apa? Sebab menjawab ana tersebut, menjawab saya tersebut tidak memberi
faedah untuk memperkenalkan diri kita. Baik, kesimpulannya, kita hendaklah memperkenalkan diri kita dengan sempurna. Apabila ditanya oleh tuan rumah siapa yang berada di luar, kita menjawab nama kita dengan jelas. Baik, kemudian faslun fi bayan annahu la ba'sa lil musta'dhin an yasifa nafsahu bima la yu'raf illa bihi wa in kana fihi tabjil. Satu pasal berkenaan dengan tak ada masalah, tak mengapa untuk kita, untuk orang yang minta izin untuk memperkenalkan diri dia dengan bima la yu'raf illa bihi, dengan satu sifat ataupun satu dengan sifatlah, sifat yang orang lain tak kenal melainkan perkara tersebut saja, sifat tersebut saja. Wa in kana fihi tabjil, sekalipun walaupun sifat tersebut seolah-olah ada satu bentuk nak membesarkan diri, seolah-olah nak satu penghormatan kepada diri dia sendiri. Dari satu sudut, seolah-olah orang yang nak perkenalkan diri tersebut, dia seolah-olah nampak macam nak nampak hebat lah, maksudnya lebih kurang macam tu. Maksudnya di sini tak ada masalah untuk kita perkenalkan diri dengan sifat tersebut, sekalipun sifat tersebut seolah-olah nak satu penghormatan kepada diri kita sendiri. Itu lebih kurang maksudnya. Qala wala ba'sa an yasifa nafsahu bima yu'raf bihi idza lam ya'rifhu al-mukhatab bighayrihi wa in kana fihi suratu tabjil lahu bi an yukanniya nafsahu. Kata Imam Nawawi, tidak ada masalah, tak mengapa, ya, untuk memperkenalkan diri dia dengan satu yang perkara yang tak dikenali, ataupun dengan satu, kata apa, bima yu'raf bihi idza lam ya'rifhu al-mukhatab bighairihi. Maksudnya di sini kita memperkenalkan diri dengan sifat tersebut yang mana tak dikenali oleh mukhatab, orang yang kita bercakap dengan dia, melainkan dengannya. Wa in kana fi suratu tabjil, sekalipun itu ada satu gambaran penghormatan kepada diri kita sendiri. Bi an yukanniya nafsahu, seumpama dia menggelarkan diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab ianya berhajat kepada perkara tersebut, maka itu tidak ada masalah. Au yaqul ana mufti fulan. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan contoh, saya mufti sekian, mufti sekian nama. Itu kita sebut mufti tersebut, seolah kita nak orang hormat kepada kita. Awil qadi, saya qadi. Saya au syekh fulan, ataupun saya syekh sekian-sekian. Au ma asbah hadha, ataupun yang seumpama dengannya. Itu tidak ada, tidak mengapa, tidak ada masalah. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan hadis menyokong perkara tersebut. Qala rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha wasmuha Fakhitah 'ala al-mashhur wa qila Fatimah wa qila Hindun qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa yaghtasilu wa Fatimah tasturuhu faqala man hadhihi qultu ana Ummu Hani. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidatina Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha, daripada Sayyidatina Ummu Hani, iaitu sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kakak ataupun adik kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wasmuha Fakhitah, dan nama sebenarnya adalah Fakhitah alal masyhur, itu yang lebih masyhur, namanya Fakhitah. Ummu Hani ini gelaran kepada dia, sebab dia ada anak bernama Hani, maka digelar sebagai Ummu Hani, mak kepada Hani. Waqila Fatimah, dan ada pendapat yang mengatakan nama sebenar beliau adalah Fatimah, dan ada pendapat yang mengatakan bahawasanya namanya adalah Hindun. Qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasil wa Fatimatu tasturuhu. Beliau menceritakan, yakni Sayyidatina Ummu Hani menceritakan bahawasanya pada satu hari saya mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasil, beliau baginda sedang mandi, wa Fatimatu tasturuhu,
dan Sayyidatina Fatimah anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha sedang menghadang dengan kain dengan kain ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi tersebut. Ini peristiwa tersebut berlaku di rumah Sayyidatina Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha. Ini ketika mana berlakunya Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Setelah selesai pembukaan kota Makkah dengan aman, dengan tenang, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Sayyidatina Hani radhiyallahu anha untuk berehat. Sebab itu adalah rumah kerabat ataupun adik-beradik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang iaitu sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Faqala man hadhihi. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mandi tersebut, baginda bertanya apabila menyedari akan kedatangan mungkin kedengaran bunyi tapak kaki dan sebagainya. Baginda Nabi tanya, siapa tu? Man hadhihi? Qultu ana Ummu Hani. Kemudian Sayyidatina Ummu Hani menjawab, saya adalah Ummu Hani. Itu memperkenalkan dirinya dengan kunyah, itu gelaran beliau. Sebab nama sebenar beliau adalah Fakhitah al-Mashhur ataupun Fatimah. Okey. Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sahihaihima an Abi Dzar radhiyallahu anhu wasmuhu Jundub atau Jundab wa qila Burair bi dhammil ba tasghiru barrin qala kharajtu laylatan min al-layali fa idza Rasulullah fa idza fujaiyah fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamshi wahdahu faja'altu amshi fi dhill al-qabr faltafata fara'ani faqala man hadha faqultu Abu Dzar. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau adalah Jundub ataupun Jundab. Waqila, dapat yang mengatakan nama sebenar beliau adalah Burair. Abi Dzar ni adalah gelaran, nama gelarannya. Tapi nama sebenar beliau adalah Jundub ataupun Burair. Sebab tradisi orang Arab lebih terkenal dengan nama gelaran masing-masing. Seumpama Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah itu gelaran kepada sahabat yang bernama Abdurrahman ibn Sakh radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan pada satu malam, kharajtu lailatan minal layali. Hadis ini panjang juga, cuma diringkaskan oleh Imam Nawawi untuk menceritakan atau menyebut tentang syahid, keharusan untuk menyebut gelaran diri kita sendiri, untuk memperkenalkan diri kita kepada orang yang bertanya. Jadi kharajtu lailatan minal layali, pada satu malam aku keluar, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu. Kemudian tiba-tiba aku mendapati baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu, berjalan bersendirian. Ada satu di waktu malam yang gelap gelita, aku mendapati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersendirian. Dia tak tahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi ke mana. Kemudian hadis ada di pencerita dia, iaitu faja'altu amshi fi dhillil qamar. Kemudian aku berjalan di sebalik ataupun berjauhan sikit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kata ada dalam riwayat menyebutkan bahwasanya Abu Dzar dia menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka, bukan tak suka, maksudnya nak pergi ke satu tempat tanpa diketahui oleh sesiapa. Faja'altu amshi fi dhillil qamar. Kemudian aku berjalan di bawah lindungan bulan, maksudnya di tempat yang gelap sikitlah, maksudnya supaya tak diketahui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab apa perkara tersebut dilakukan oleh Sayyidina Abu Dzar, iaitu mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa diketahui oleh baginda Nabi sendiri. Sebab Sayyidina Abu Dzar dia nak kata sebagai apa, backup lah, sebagai bodyguard. Kalau apa-apa yang terjadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menjaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faltafata fara'ani. Kemudian apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyedari ada orang yang mengikutinya dari belakang. Faltafata, setelah mendengar tapak kaki dan sebagainya, faltafata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling keseluruhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tubuh baginda menghadap kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Fara'an, dan baginda melihatku. Faqala man hadha, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, man hadha, siapa kamu? Itu menunjukkan bahawasanya Sayyidina Abu Dzar berada di tempat yang gelap sebab tak dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu Abu Dzar, kemudian Sayyidina Abu Dzar menjawab, saya adalah Abu Dzar. Baik. Qala wa rawayna fi sahih Muslim an Abi Qatadah Al-Haris ibn Rib'i radhiyallahu anhu fi hadis al-Midah المشتمل على معجزات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جمل من فنون العلوم. قال فيه أبو قتادة فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. Riwayat daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Qatadah Al-Haris. Nama Sayyidina Abi Qatadah adalah Al-Haris ibn Rib'i radhiyallahu anhu, tentang hadis Midah. Hadis berkenaan dengan Midah. Midah ni satu bekas lah, satu panggil apa, uncang air ataupun bekas air yang perbuat daripada kulit. Yang Midah tersebut untuk sebagai tempat ataupun menyimpan air untuk berwuduk. Yang mana itu adalah di antara mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, air yang sedikit mencukupi bilangan yang ramai untuk mengambil wuduk. Hadis ini panjang juga, cuma diringkaskan oleh Imam An-Nawawi untuk menerangkan syahid tentang fasal ataupun maudhu' ataupun tajuk yang kita baca pada hari ini. Al-mustami' ala mu'jizatin katsiratin min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jumalin min fununil ulum. Qala fihi Abu Qatadah, kata Sayyidina Abu Qatadah, fa rafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'sahu fa qala man hadha? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan bertanya, siapa ini? Qultu Abu Qatadah. Maka aku menjawab, saya adalah Abu Qatadah. Menyebut namanya, gelarannya tanpa menyebut namanya. Hadis ni yang kita semua maklum. Kalau kita pernah dengar tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlewat bangun waktu subuh. Hadis ni yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan yang panjang di waktu malam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh beberapa orang sahabat, antaranya Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu, tanpa diketahui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian diceritakanlah Sayyidina Abu Qatadah menceritakan bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantuk, iaitu tertidur seketika di atas tunggangan beliau, baginda. Kemudian Sayyidina Abu Qatadah pun mengangkat ataupun menangkatlah ataupun supaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terjatuh daripada tunggangan tersebut, dan berlaku beberapa kali keadaan tersebut, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantuk hampir terjatuh, Sayyidina Abu Qatadah jaga daripada terjatuh tanpa diketahui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Qatadah mengawal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tertib, dengan adab, supaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terjaga. Maka sebab tersebutlah ketika mana yang terakhir tersebut, farafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari ada orang yang menjaganya daripada terjatuh, maka baginda pun mengangkat kepalanya dan bertanya, siapa ni? Dalam keadaan yang gelap. Maka Sayyidina Abu Qatadah menjawab, saya adalah Abu Qatadah. Kemudian diceritakan lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, sejak bila engkau mengikutiku? Sekianlah adalah hadis yang riwayat yang tersebut kita boleh baca sendiri. Qultu wa nadha'iru hadha kathiratun wa sababuhu al-hajah wa 'adamu iradati al-iftiqar wa yaqru min hadha, kata Imam Nawawi, wa nadha'iru hadha kathiratun, contoh-contoh yang seumpama ni
iaitu yang berhajat kepada kita memperkenalkan diri kita dengan sesuatu gelaran. Kasiratun, tersangat banyak. Wasababuhu al-hajah, dan sebabnya itu kita perkenalkan diri dengan gelaran tersebut, kita sebab berhajat kepadanya. Wa adam iradatul iftikhar, dan tanpa kita rasa nak bangga diri, iftikhar, maka perkara tersebut dibenarkan oleh syarak. Wa yaqrubu min hadha, dan antara contoh yang lain, hadis yang terakhir, ma rawainahu fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wasmuhu Abdurrahman ibn Sakh ala al-asah qala qultu ya Rasulullah ud'u Allah an yahdiya Abi Hurairah ila akhir al-hadis. Hadis ini panjang juga. Wa dzakara al-hadis ila an qala faraja'tu faqultu ya Rasulullah qad istajaba Allah da'wataka wa hada Abi Hurairah. Hadis riwayat daripada sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakh al-Asah. Beliau adalah sahabat yang berasal daripada Yaman, iaitu beliau datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu setelah mana berlakunya perang Khaybar. Sayyidina Abdurrahman ibn Sakh pergi menghadap berjumpa dengan Rasulullah SAW dan beriman. Dan ada pendapat yang mengatakan bahawasanya beliau beriman ketika mana dalam perjalanan bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijrah. Beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak riwayat, bukan antara, beliau paling banyak riwayat hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tempoh mulazamah, iaitu bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekejap, iaitu lebih kurang 3 tahun lebih, iaitu tahun ke-7 Hijrah sehinggalah tahun ke-11 Hijrah, iaitu ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 4 tahun, hampir 4 tahun lah. Tapi beliau adalah orang yang paling banyak riwayat hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan beliau di antara orang yang sahabat tu sahabat yang miskin yang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa. Panggil apa? Gelaran sahabat tu. Tak ingatlah. Baik. Itu Sayyidina Abu Hurairah menceritakan bahawasanya, wahai Rasulullah, ud'u Allah an yahdiya Abi Hurairah. Iaitu Sayyidina Abu Hurairah menceritakan hajatnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya doalah kepada Allah supaya Allah memberi hidayah kepada Abi Hurairah, emak kepada Abu Hurairah, iaitu dia, mak dia lah, iaitu dia menggelarkan Abi Hurairah. Iaitu beliau sangat sedih, beliau masuk Islam tapi ibu dia masih dalam belum memeluk Islam. Wa dzakara al-hadis ila an qala, dan disebutkan hadis yang kayaknya itu setelah mana diminta oleh Sayyidina Abu Hurairah, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mendoakan Allahumma hdi Abi Hurairah. Boleh ceritakanlah setelah selesai doa tersebut, Sayyidina Abu Hurairah pun balik ke rumah dia, dan sebaik saja sampai ke rumah, dia mendapati ibunya telah mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu berkatnya ataupun mustajabnya doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'tu, maka kata Sayyidina Abu Hurairah, aku pun kembali. Faraja'tu itu balik semula, pergi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka beliau menceritakan bahawa, wahai Rasulullah, qad istajaba Allahu da'watak, maka Allah Ta'ala sudah memperkenankan doa engkau wahai Rasulullah. Wa hada Abi Hurairah, dan Allah Ta'ala memberi hidayah kepada Abi Hurairah, emak Abu Hurairah. Itu syahid, iaitu Abi Hurairah memperkenalkan ibu dia dengan Abi Hurairah tanpa menyebut nama sebenar ibu dia. Itu syahid yang disebut oleh Imam Nawawi tersebut. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mengetahui nama sebenar ibu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anha. Baik, cukup sekadar itu untuk hari ini. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Kita akan sambung pada hadis yang akan datang pada babun fi masail tatafarra'u 'ala salam.
bab berkenaan dengan beberapa permasalahan tentang memberi salam. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang pada esok hari, insyaAllah. Baik, sebelum tu saya nak tanya, kalau tak ada masalah, hari biasa iaitu hari kerja, insyaAllah kita akan bermula pada pukul 10 pagi. Kalau hari cuti, public holiday ataupun cuti sekolah, kita akan awalkan sedikit. Boleh kan? Itu pada pukul 8 pagi ataupun 8.30 lah, lebih kurang tu. Pukul 8 pagi lah, insyaAllah. Hari biasa ni ada kekengan masa sikit, dan hari cuti insyaAllah Allah Ta'ala lapangkan masa, insyaAllah. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu pada majlis pada esok hari Khamis pada jam 8 pagi, insyaAllah. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kurang sebagai kelemahan diri saya sendiri. Kalau ada kurang jelas ataupun sabkul kalam, tersasul bahasa, tersasul perkataan dan sebagainya, harap ditegurlah, insyaAllah, sebab kita sama-sama bermuzakarah. Dan kita akhiri dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Allahumma salli afdal salati ala as'alil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua yang mengikuti. Semoga Allah berkati kita dan masa kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.